Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mak Jepun Channel. Apa kabar rakan-rakan sekalian? Semoga sehat sejahtera di mana anda berada. Untuk episod terakhir ini, dalam siri lawatan kita ke Medan, saya akan paparkan perjalanan hari terakhir ini yang agak santai. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Ayo kita langsung ke alur cerita. Jadi agenda pada pagi ini ialah untuk melawat Istana Maimun yang berada betul-betul di hadapan hotel tempat kami menginap. Jadi Cik Fajar telah memilih hotel ini tidak berjauhan dengan Istana Maimun ini bagi memudahkan kami. Jadi kami hanya perlu menyeberangi jalan yang agak sibuk pada pagi itu menuju ke Istana Maimun. Jadi kami melihat dulu, menyusuri dulu masjid yang terkenal, iaitu Masjid Raya. Jadi sepintas lalunya, Istana Maimun adalah istana kebesaran Kesultanan Delhi dengan warna kuningnya, di mana kita sedia maklum bahawa kuning merupakan warna kerajaan Melayu dan khas gaya seni bina Melayu di pesisiran timur. Ia merupakan salah satu mercu tanda yang terkenal di Bandar Medan ini, ibu kota Sumatera Utara di Indonesia. Istana ini sebenarnya dirancang oleh seorang arkitek Itali dan disiapkan pada tahun 1988 sehingga 1891 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah. Ia mempunyai keluasan seluas 2,772 meter persegi dan mempunyai 30 bilik. Binaan Istana Maimun ini menarik minat ramai pelancong kerana ia mempunyai binaan yang dipengaruhi pelbagai budaya dan kebudayaan seperti kebudayaan Melayu, Islam, Sepanyol, India dan Itali sendiri. Ketika ini, istana tersebut masih didiami oleh keluarga-keluarga sultan. Ruangan pertemuan, foto-foto keluarga kerajaan Delhi, perabot rumah tangga Belanda kuno dan pelbagai senjata termasuk meriam terbuka bagi masyarakat yang ingin mengunjunginya. Di istana ini pula terdapat meriam puntung yang merupakan peninggalan sejarah daripada kerajaan Delhi yang diletakkan di dalam tempat khas. Satu blok dari Istana Maimun ke arah timur berdiri Masjid Raya yang kami lalui di awal tadi, dengan arkitek yang menawan merupakan daya tarik kepada pelancong yang mengunjungi ke kota Medan dan sangat mengagumkan. Kalau nak diikutkan dalam sejarah Kesultanan Delhi ini telah lahir ataupun ditubuhkan secara rasmi pada 1632 lagi, dan kerajaan ini masih kekal hingga ke hari ini, tetapi kuasa pentadbirannya dah diserahkan kepada kerajaan Indonesia setelah mereka bersetuju untuk bergabung dah waktu kemerdekaan. Jadi kalau diikut maklumat yang diperoleh bahawa salah silah kerajaannya masih mendiami istana ini
dan kita dapat lihat di mana dalam gambar-gambar menunjukkan salah sila ataupun keluarga terakhir kerajaan Delhi ini. Jadi kami sempat melawat beberapa tempat di dalam istana tersebut dan bergambar santai-santai di dalamnya. Apa yang menarik di sini, ada pelbagai cenderamata yang boleh dibeli, boleh juga menaiki kereta kuda, juga boleh menyewa busana-busana tradisional Melayu untuk bergambar di atas singgasana yang terdapat dalam Balai Long Sri, di Balai Long Sri. Jadi di bahagian bilik-bilik tidak dibenarkan masuk kerana masih didiami oleh kerabat-kerabat ahli raja yang masih ada di sana. Jadi satu kebanggaan kepada kita untuk menyusuri kejadian sejarah bangsa Melayu ni. Sebenarnya di Sumatera Utara ni banyak lagi kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud, tapi yang saya dapat kupaskan hari ini ialah tentang Kesultanan Delhi. Ada 6 atau 7 kerajaan lain yang tak dapat saya susuri. Mungkin suatu masa nanti kita berkunjung ke sana semula untuk melihat kerajaan-kerajaan yang lain. Setelah itu kami pun beredar pulang ke hotel untuk check out bagi aktiviti seterusnya. Jadi sama-samalah kita menjaga khazanah negara ini ataupun tempat bersejarah ini yang mungkin ada hubung kait dengan Kesultanan Melayu Melaka juga. Di mana kerajaan Melayu Melaka pada sekitar 1400, tapi kerajaan Kesultanan Delhi ini 1600, bezanya yang lebih kurang 200 tahun. Tetapi dengan adanya Kesultanan Delhi ini, Bandar Medan ini ataupun Kota Medan ini pesat membangun seperti mana yang kita dapat lihat hari ini, semuanya akibat daripada penjajahan, kesan daripada penjajahan Belanda di Indonesia yang telah membuka ruang pembangunan di Bandar Medan di bawah Kesultanan Delhi. Jadi itulah sejarah Kota Maimun. Jadi pengunjung-pengunjung yang sampai ke Kota Medan, apa salahnya menjenguk seketika di Istana Maimun dan juga menziarahi Masjid Raya yang ada bersebelahan dengan Istana Maimun. Seterusnya kami dibawa oleh Cik Fajar mengunjungi Bika Ambon Zulaikha untuk mendapatkan kek dan sebagainya. Banyak barangan makanan yang terdapat di sana dan harganya pun berpatutan sebagai buah tangan pulang dari Kota Medan. Tidak itu saja, kami turut dibawa oleh Cik Fajar masuk ke pusat bandar untuk membeli cenderamata yang terdapat di sana. Jadi seperti pakaian dan sebagainya. Dapatlah beli beg dan baju yang bersesuaian. Harganya pun berpatutan. Dan kami seterusnya bergegas ke lampangan terbang Kuala Nemu untuk keberangkatan pulang. Jadi jaraknya Bandar Medan ke airport jauh juga, lebih kurang dalam 1 jam. Jadi kami singgah sebentar juga untuk mengalas perut di Embok Ijam, makan tengah hari sebelum berangkat ke Kuala Lumpur. Apa yang saya nak perkatakan tentang airport ini, mengikut sumber, tempat ni agak keras. Mungkin rakan-rakan yang ada maklumat berkaitan dengan airport ini, iaitu satu tempat yang saya tunjukkan ini, yang boleh dicatat dalam ruangan komen apakah cerita di sebalik tempat ini. Dan kami dalam perjalanan
ke Kuala Lumpur, saya cuba merakam beberapa pulau yang terdapat di lautan Selat Melaka itu. Jadi rupanya banyak pulau. Saya ingatkan Tukun Perak saja, rupanya ada banyak lagi tempat-tempat yang mungkin sesuai untuk memancing. Jadi perjalanan tak lama, lebih kurang 1 jam, dan kami pun sampai ke KLIA. Jadi di bawah sana tu nampaknya tidak seperti di Sumatera yang kehijauan. Bila masuk ke KLIA, sudah tentulah pembangunan yang luas. Letak di tempat asal, tegakkan tempat duduk dan pasangkan tali lidah anda. Sila pastikan alat elektronik dipadamkan dan penanggal ia adalah bekalan kuasa di kerusi anda. Demikianlah tadi paparan yang dapat saya sediakan dari kami keluar dari hotel bersarapan dan seterusnya menuju ke Istana Maimun, melihat apakah yang terdapat di sana dan menyusuri sejarah Kesultanan Delhi, dan akhirnya menuju untuk membeli buah tangan sebelum berangkat pulang ke Malaysia. Jadi episod ini sampai ke akhirnya. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Jumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.